Usaha bendung penularan COVID-19 mula membuahkan hasil. Begitulah tajuk perbincangan kami pada kali ini berkenaan topik yang keempat, iaitu konsep insan seimbang. Jadi, bagaimana usaha membendung penularan COVID-19 ini boleh berhasil? Menurut kata-kata Ismail Sabri, Perdana Menteri yang ke-9, bilangan kes jangkitan COVID-19 berjaya diturunkan dan amat memberikan kelegaan kepada rakyat serta petugas barisan hadapan. Hal ini adalah hasil daripada kerjasama antara semua pihak yang semestinya terdiri daripada rakyat sendiri, petugas barisan hadapan dan juga kerajaan. Rakyat sendiri memainkan peranan yang penting dalam memastikan usaha ini berhasil dengan bersetuju untuk menerima suntikan vaksin yang lengkap, dan menurut statistik daripada pihak Kementerian Kesihatan, sudah melebihi 50% golongan dewasa di negara kita yang sudah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin COVID-19 ini. Selain itu, pihak petugas barisan hadapan juga amat memberikan komitmen yang sangat baik dengan sanggup berkorban masa dan tenaga mereka untuk memastikan penularan COVID-19 ini dapat dikawal, terutamanya ketika perintah kawalan pergerakan dilaksanakan dan pemberian vaksin. Selain itu, pihak kerajaan telah melancarkan konsep Keluarga Malaysia. Program ini adalah satu pendekatan pentadbiran untuk membantu rakyat yang berbilang kaum ini dengan menjaga kebajikan dan kesejahteraan mereka, seperti memberi bantuan barangan dapur, memberi e-belia kepada mahasiswa dan sebagainya. Selain itu, semua parti politik juga turut bekerjasama dalam menangani masalah COVID ini dengan tujuan untuk memulihkan ekonomi negara di Malaysia. Berdasarkan artikel tersebut, kami telah mengenal pasti aliran pemikiran falsafah praktikal yang diaplikasikan dalam isu ini. Apakah yang dimaksudkan dengan falsafah praktikal? Falsafah praktikal ialah bidang falsafah di mana hasil perbincangan falsafah boleh digunakan dalam disiplin-disiplin tertentu. Antara contoh bidang di bawah skop perbincangan falsafah praktikal adalah falsafah ekonomi, falsafah politik, falsafah etika dan falsafah peradaban. Isu ini berkait rapat dengan falsafah etika. Antara contoh falsafah etika ialah apabila soal tanggungjawab dikaitkan dengan perkara-perkara dari isu dasar mengenai etika, ia menimbulkan persoalan falsafah. Hasil perbincangan daripada pemikiran falsafah boleh dipraktikkan dalam sosial masyarakat seperti berkenaan isu membendung penularan COVID-19. Masyarakat memahami bahawa mereka mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menangani isu COVID-19. Oleh itu, masyarakat yang terdiri daripada pihak kerajaan, barisan hadapan dan juga rakyat bertanggungjawab menjalankan peranan masing-masing dalam melindungi diri, masyarakat dan negara. Hasilnya dapat melahirkan insan seimbang dan harmonis dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Perbincangan ini boleh membawa kepada kesan yang positif terhadap kesejahteraan hidup. Insan yang seimbang dan harmonis ialah insan yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang teguh kepada Tuhan, mempunyai fikiran dan jiwa yang tenteram serta mempunyai tubuh badan yang sihat dan cergas. Konsep ini berkait rapat dengan artikel yang kami pilih. Pertama, dari segi jasmani, apabila rakyat patuh untuk mengambil suntikan vaksin sebagai langkah keselamatan untuk melindungi kesihatan diri dan juga orang lain. Sebaliknya, jika kita menolak vaksin kebarangkalian, dijangkiti dan menjangkiti oleh wabak ini adalah sangat tinggi dan turut membahayakan nyawa terutamanya golongan yang berisiko, iaitu warga emas. Selain itu, apabila berhadapan pandemik ini, manusia akan boleh hilang kawalan dari segi emosi mereka. Contohnya, ada yang bertindak membunuh diri, mencuri dan melakukan perkara yang melanggar etika demi kepentingan diri dan keluarga. Walaupun perkara itu dilihat seolah-olah tindakan yang betul, akan tetapi ianya melanggar dari sudut etika, di mana kita mestilah mempunyai tata susila yang baik. Apabila kita memahami konsep ini, kita akan lebih bijak untuk mengawal emosi dari bertindak menuduh dan berusaha mencari jalan keluar yang lebih baik. Dari sudut rohani pula, apabila seseorang itu menekankan amalan keagamaan, ia akan lebih mengetahui dan memahami apa yang terbaik untuk dirinya yang telah ditetapkan oleh takdir. Oleh itu,
seseorang itu akan lebih kepada sikap bersangka baik terhadap apa yang melanda dirinya kerana keyakinan terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhannya Sang Yang Kuat. Rohani yang diisi dengan keagamaan akan meletakkan kebergantungan yang tinggi kepada Allah dan juga akan mengajar manusia untuk bersangka baik terhadap takdir Allah. Akhir sekali, dari segi intelek, kerajaan telah mengambil langkah yang proaktif dalam mengurangkan penularan COVID-19 ini dengan melaksanakan perintah kawalan pergerakan dan memberi suntikan vaksin. Rakyat yang berpengetahuan akan bersetuju untuk mengikuti setiap arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan kerana mereka sedar perkara itu dilakukan hanyalah untuk mencapai kesejahteraan negara. Berkaitan nilai-nilai yang dapat diperoleh daripada artikel ini iaitu nilai toleransi, bertanggungjawab, semangat patriotisme dan banyak lagi. Nilai dan sikap yang positif ini amat penting untuk menjadikan usaha membendung penularan COVID-19 ini berhasil dan tidak mendatangkan hasil yang sia-sia. Jadi, bagaimana mereka boleh mengaplikasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan? Yang pertama ialah dengan menghayati rukun negara. Kerana apabila mereka faham akan prinsip ini dapat membawa kepada kepatuhan dengan segala yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi menjamin kesejahteraan negara. Seterusnya, rakyat berfikiran luas dan terbuka akan lebih mudah untuk didedahkan dengan sesuatu perkara kerana boleh membezakan sesuatu perkara itu sama ada baik ataupun buruk. Apakah kaitan isu ini dengan subjek usuluddin? Ilmu usuluddin terdiri daripada beberapa disiplin ilmu termasuk ilmu akhlak iaitu berkenaan integriti, kerohanian dan sahsiah. Integriti di sini bermaksud kualiti yang unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi yang berkait rapat dengan etika. Antara yang kami boleh kaitkan adalah kepatuhan dan ketelusan terhadap sesuatu organisasi yang perlu ada dalam setiap individu tanpa mengira jawatan dan pangkat bagi menjamin keharmonian negara dan keselamatan rakyat sendiri. Unsur kerohanian seperti ilmu keagamaan juga perlu diterapkan dalam diri setiap individu kerana ilmu agama adalah tunjang keharmonian umat Islam dan bagi memastikan rakyat Malaysia tidak salah faham terhadap suntikan vaksin COVID-19. Suntikan vaksin ini adalah salah satu inisiatif pihak kerajaan bagi membendung penularan COVID-19 ini. Tidak menafikan bahawa setiap perkara pasti ada cabaran dan halangannya. Jadi terdapat beberapa perkara yang boleh berlaku berikutan dengan isu semasa ini. Sebahagian rakyat yang tidak mahu mengambil vaksin disebabkan lebih mempercayai analogi-analogi anti-vaksin yang semakin berleluasa. Perkara ini akan memberikan pengaruh dan kesan yang agak besar terhadap usaha membendung penularan wabak COVID-19 ini. Jadi di sini kami mempunyai beberapa cadangan yang boleh dilakukan untuk mengurangkan perkara ini dari berlarutan dengan mewajibkan semua rakyat yang layak menerima vaksin untuk mengambil vaksin dan mengenakan denda terhadap golongan anti vaksin ini supaya dapat memberikan kesedaran kepada mereka tentang kepentingan suntikan vaksin COVID-19 ini. Seterusnya, memberi kesedaran tentang kepentingan vaksin supaya dapat menolak semua analogi yang salah yang menguasai mentaliti sesetengah masyarakat terutamanya golongan anti vaksin. Kesimpulannya, konsep insan seimbang merupakan matlamat dan hasrat pendidikan dalam falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan warga negara yang mempunyai sahsiah yang baik, seimbang dan sepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Dasar kepada pendidikan ini adalah bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Perkara ini perlu dititik beratkan supaya dapat menjadikan negara Malaysia bukan sahaja maju dari segi pembangunan tetapi turut cemerlang dari segi etika dan peradaban manusia agar negara Malaysia dipandang tinggi dan dijadikan contoh oleh negara luar. Untuk maklumat tambahan, bahan ilmiah ini kami dapati dari Surat Akhbar Malaysia Kini diterbitkan oleh Bernama Malaysia Kini pada 13 November 2021.